Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada hari yang mungkin ramai orang ambil cuti hari ini ataupun sedang bercuti kan. Cuti nuzul Quran ni. Jadi kita teruskan pelajaran kita. Kita ni dah nak dekat habis jadi semalam nanti boleh nak macam buatkan list, katakanlah apa yang kita rasa perlu nak kita ulang ke, mana yang menyebabkan kita tak berapa faham ke lepas kita dah habis ni lah supaya kita boleh fokuskan kepada perkara-perkara tu. Jadi setakat ni bila kita mengenal jenis ayat ni, macam boleh faham tak yang semalam kita belajar ni tentang ayat jumlah ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Boleh ke faham konsep tu? Tak ingat biasa tak apa. Tapi kita faham konsep. Dalam Quran yang kita baca tu, kita boleh breakdown, kita boleh pecahkan dia, kecilkan dia kepada struktur-struktur ayat yang mudah. Jadi macam mana kita nak kenal ayat yang mudah tu? Semalam tu kita belajar tentang ayat kerjaan. Maknanya ada ayat yang dinamakan ayat kerjaan kerana apa? Kerana dia dah ada siap-siap dah. Maknanya satu perkataan kata kerja tu dah menunjukkan yang dia tu adalah ayat yang lengkap. Itu dalam struktur bahasa Arab. Maknanya contoh macam kita tengok semalam, contoh yang pertama. Satu kalimah tapi dia adalah jumlah ataupun ayat yang sempurna dalam bahasa Arab. Macam mana kita tahu dia sempurna? Dan ciri yang sempurna tu ialah dia memberi kefahaman. Dia tidak tergantung. Bila kata sempurna, lengkaplah. Maknanya dia memberi kefahaman kepada pendengar dan juga pembaca. Bila kita baca tu, kita faham. Oh, maknanya ni siapa yang mencipta? Kamu telah mencipta. Macam itulah. Dia terus dapat mesej. Itu saya maksudkan tu. Terus dapat mesej daripada ayat tu. Mendapat kefahaman. Yang paling basic iaitu kita tahu dia komponen dia tu apa. Ini ayat kerjaan. Jadi selain daripada ayat kerjaan dalam Quran ni ada juga ayat bentuk ayat lain. Maknanya ayat apa? Ayat namaan. Yang kalau dalam warna merah-merah ni tak ada merah pun. Semua hitam aja. Itu dinamakan ayat namaan. Jumlah ismiyah. Kalau yang macam tak ingat, kalau saya cakap merah hitam tu tadi perasan tak? Faham tak? Maksud dia apa? Saya kata merah hitam ni dalam mushaf kita ni yang kita sedang bangunkan ni ataupun dalam kaedah nahwu ringkas ayat ni kan. Ni kan ada warna merah, maknanya merah tu fi'il, kalau yang hitam tu isim. Balik semula kepada homepage kita lah. Tapi kalau kita tengok dalam mushaf ni memang semuanya hitam, tak ada color-color pula. Jadi yang ini tu maksud saya tu bila kita dah kenal struktur-struktur ayat ni, maka kita boleh nanti pergi kepada memahami mesej lah daripada Quran yang tak ada warna tu. Itu tujuan kita belajar Nahu ni. Ya, baik. Sekarang yang kedua ialah struktur ayat namaan. Semalam kita belajar struktur ayat kerjaan. Jadi ada berapa contoh tu? Semalam tu ada 4 contoh. Hari ni kita pergi kepada ayat namaan. Setakat ni jelas tak ayat kerjaan? Boleh? Kita teruskan ya. Can summarize a bit? Apa dia? Summarize lagi. Okay. Summarize lagi. Very quick summary. Okay, quickly I summarize. Saya akan ringkaskan. Ayat kerjaan, macam mana kita nak kenal jenis ayat kerjaan, ialah dimulakan dengan kata kerja. Jadi kata kerja ni macam mana kita nak tahu kata kerja? Kata kerja sama ada kita lihat warna dia atau kita tengok pada tanda-tanda yang kita dah pelajari. Maknanya fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke dan juga fi'il amar. Kalau bermula je dengan perkataan tu bererti dia ni adalah ayat kerjaan. Maknanya kita boleh breakkan dia, pecahkan dia kepada komponen yang kecil lah.
Ada kita kenal, oh ni ayat nak kerjaan, ni ayat kerjaan. Jadi contoh yang pertama semalam, satu kalimah. Satu ayat kerjaan terbina dengan satu kalimah. Ayat tapi terbina dengan satu kalimah. Kerana kalimah kata kerja dalam bahasa Arab, dia dah siap-siap dalam tu ada maklumat masa, maklumat pekerjaan dan maklumat pekerja tu, pelaku tu. Jadi dia dah lengkap. Tiga perkara tu terus lengkap. Contoh yang kedua, ada kata kerja lengkap dah. Tapi ada juga objek ataupun penyambut. Macam contoh yang kedua. Jadi ada satu ayat, kemudian ada penyambut kepada kata kerja tu. Khalaqakum. Maksud dia, dia telah mencipta kamu. Itu maksud mesej dia tu lah. Khalaqallahul ard. Ini contoh yang ketiga. Ada ada kata kerja, kemudian ada pelaku yang dizahirkan dan juga ada penyambut, ada objek. Macam contoh yang tiga ni. Ini banyaklah dalam Quran, banyak ayat-ayat macam ni. Ya. Lepas tu kita perhatikan baris. Kita punya kerja tu nak tahu kan siapa yang pelaku. Okey, ni baris ni ada baris dhammah, maknanya pelaku. Ini baris fathah dalam struktur ayat ni, maknanya dia adalah objek ataupun maf'ulun bih. Contoh yang keempat, ayat nak kerjaan juga tetapi dimulakan dengan fi'il majhul. Jadi ni kalau kita macam kita lupa-lupa sikit lah, kita macam tak ingat lah fi'il majhul ni apa, kita kena patah balik lah. Kita kena tengok pada pelajaran fi'il majhul tu. Okey, fi'il majhul komponen dia ada fi'il majhul, kemudian ada naib fa'il ataupun pengganti pelaku. Macam itulah. Itu summary yang kita belajar semalam. Jadi kita dah boleh kenal, kita boleh kecikkan. Bahasa yang selalu saya gunakan ialah chunk. Kita boleh kecikkan dia. Baik. Mak Ji nak tanya soalan ke? Tak. Okey, ayat namaan. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua hari ini, iaitu ayat namaan. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah ayat namaan dan dimulakan dengan kata nama. Okey, kita tengok jap. Jumlah ismiyah. Salah. Jumlah ismiyah. Ya. Ni kalau nak tanya dalam bahasa Arab ni macam mana jumlah? Komponen utama ayat namaan ialah maknanya apa yang terkandung dalam ayat tu. Dia punya binaan dia macam mana? Dalam ayat namaan dia mesti ada satu tajuk. Sekurang-kurangnya dua perkataan lah. Ada tajuk, kemudian ada cerita. Tajuk dalam bahasa Arab sebut sebagai mubtada. Dalam kod kita sebut MTD, mubtada. Dan dia mesti ada cerita. Cerita dia khabar. Nama dia khabar. Tajuk ni mesti isim ma'rifah marfu'. Kalau marfu' maknanya dia apa? Baris dhammah. Isim ma'rifah marfu'. Kalau dia isim tu ada alif lam, maknanya macamnya marfu' lah. Baris dhammah lah ujung dia tu. Kalau dia nama orang, mesti baris dhammah lah. Macam itulah isim ma'rifah marfu'. Kalau dia nama tempat pun isim makrifah marfu', maksudnya dia dalam kedudukan marfu'. Kalau mabni pun dia berada dalam kedudukan marfu'. Maknanya kalau dhamir, macam itulah, nanti kita tengok contoh ya. Lagi satu cerita dia pula. Ni tadi kita cerita tentang tajuk dia. Tajuk mestilah dalam bentuk isim makrifah marfu'. Kalau cerita, cerita dalam ayat namaan terdiri daripada, maknanya cerita ni boleh jadi beberapa pesin lah, beberapa jenis. Satu, dia terdiri daripada satu sahaja kata nama, isim. Dan ataupun dia frasa. Tapi kedua-duanya ni sama ada kata nama satu perkataan ataupun satu frasa, dia mesti dalam kedudukan marfu' juga. Ini macam mana kita nak kenal ni? Macam tak pernah belajar je teacher. Ada, sebenarnya kita belajar, kita tengok balik semula masa kita buat latihan. Muka surat berapa tu? Siapa ingat? Muka suratnya. Sekejap saya cek balik.
masa kita belajar tentang, masa kita buat latihan ni. Masa ni lah bergunalah kita punya ni pelajaran tu latihan 11. Latihan 11 ni. Yang kita tentukan frasa tu mudhafun ilaih ke. Okey, contoh macam ni kan. Frasa ni masajidallahi. Jadi i'rab dia tu apa? Marfu' ke mansub? Ni mesti marfu' dia kata tadi kan. Yang ni contoh ni mansub. Tapi macam itulah kita tengok yang pertama. Kalau bentuk ni kita akan pelajaran ni lah masa kita buat latihan 11 ni yang akan bantu kita untuk faham tentang khabar tadi. Cerita pasal khabar. Bentuk ayat yang kata ada khabar tu. Maknanya dia boleh terdiri daripada satu kata nama yang berkedudukan marfu' ataupun frasa berkedudukan marfu'. Muka surat berapa tadi? Muka surat latihan 11 tu? Muka surat berapa? 23. Boleh tengok kat situ lah. Maknanya macam mana kita tentukan marfu' ke tidak? Macam tu. Kita tengok 23. Ya. Okey. Yang kedua, cerita boleh juga terdiri daripada ayat. Maknanya cerita tu adalah ayat namaan. Ayat namaan yang mana? Okey, ni yang tadi kita baru je belajar ni. Maknanya macam ni. Dia mesti terdiri daripada komponen tu. Nanti kita akan tengoklah macam mana. Atau dia boleh juga terdiri daripada ayat kerjaan. Macam yang kita buat semalam. Okey. Maknanya ada ayat namaan atau ayat kerjaan. Kita tengok contoh. Kemudian ada boleh juga khabar terdiri daripada ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap. Kita akan tengok dalam nombor 3 hari ini. Baik. Tengok contoh 1. Contoh 1 ni yang merujuk kepada macam ni lah. Yang ni. Okey. Ada satu tajuk, ada satu khabar. Khabar daripada satu je perkataan. Tajuk dia nahnu. Okey. Ini isim makrifah ke bukan? Ya, isim makrifah. Dia ni makrifah. Sebab apa dia makrifah? Sebab dia dhamir. Bukan sebab dia dhamma, tapi sebab dia dhamir. Dia dhamir. Dan juga dia ni mabni. Mabni, dia kekal. Dhamir kan? Dia makrifah sebab tu. Jadi dia marfu' tak? Marfu'. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia Sebab dia dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah. Sebab dia dhamir munfasil. Dhamir terpisah. Dia memang disebut juga nama dia ni dhamir marfu'. Dia bukan dhamir yang duduk belakang. Bukan mutasil. Dia dhamir marfu'. Jadi boleh tak dia jadi muktada? Dia muktada lah. Dia jadi muktada. Jadi dia muktada adalah tajuk kepada ayat namaan ni. Ni semua ni ayat namaan. Nahnu muslihuna. Bila ada mubtada, biasa ada khabar. Jadi kalau ada khabar, kita buat apa? Kita tambahkan pada terjemahan adalah dalam kurungan. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Ataupun kami ialah. Boleh jugalah. Tapi dalam nahwu ringkas ni kita kata adalah. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Lepas tu yang kita kata terdiri daripada berapa? Sekurang-kurangnya 2 kalimah. Satu ayat ni. Maknanya ada 2 lah ni kan. Satu nahnu. Yang kedua muslihuna. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. 2 je perkataan. Ya. 2 ni maknanya apa ni? Dia adalah jumlah ismiah yang paling basic. Yang paling asas. Maksud dia ayat namaan. Kat sini saya ada tuliskan Makcik. Kat atas ni. Ni. Ayat namaan jumlah ismiah. Okey? Okey, kemudian boleh kita tengok contoh yang kedua. Jelasnya yang tu? Contoh kedua menerangkan maksud yang kedua tu. Dia punya khabar boleh juga terdiri daripada ayat kerjaan. Ni dengan ayat kerjaan. Maknanya mubtada dia ulaika. Lepas tu ada khabar. Ayat kerjaan. Yu'minuna bih. Ini ayat ni dah sempurna. Asalnya dah sempurna.
Tapi bila dia tambah ada ada isim lain depan dia ni, maknanya dia terus jadi macam kita terjemah dari segi terjemahan dia tak adalah nampak beza sangat. Kalau kita dah boleh terjemah macam itulah. Tapi kita tahu ini adalah ayat apa? Namaan ke kerjaan? Warna merah. Ayat Namaan. namaan. Sebab apa? Sebab dia bermula dengan kata nama. Okey, kata nama ni adalah dia punya tajuk mubtada. Sebab dia isim makrifah. Sebab apa dia makrifah yang ni? Isim Apa sebab dia isyarah. ha? Isim isyarah. Yang ni. Macam mana makrifah dia kenapa? Sebab dia isim Isyarat. isyarah. Isim isyarat. Ulaika ni makji. Ulaika ni dia isim isyarah. Lagi? Fasil. Mubtada. Dia mubtada lah, memang dia mubtada. Mabni. Tapi dia ni makrifah sebab dia isim isyarah. Isim isyarah semua makrifah. Dia tapi tak ada baris apa, tak ada nampak pun baris dia tak berubah. Kenapa baris dia tak jadi ulaiku? Mabni. 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 Yes, dia mabni. Dia ni isim isyarah, dia mabni. Jadi dia tak akan jadi ulaiku, tak pernah lah. Kalau kita belajar in isolation kan, kita belajar macam rule saja tapi kita tak tengok pada Quran tu, mungkin boleh jadilah kita pergi tukar-tukar tu. Tapi tak boleh lah. Ni ulaika tu maksudnya kita jumpa je ulaika, maksudnya mereka itu. Dan biasanya dia ni mubtada. Dalam hal ni dia mubtada. Dia boleh jadi mubtada. Boleh tak jadi kedudukan lain? Boleh. Dia boleh jadi marfu' tak? Boleh. Dia boleh jadi mansub tak? Boleh. Boleh jadi majrur tak? Majrur tak? Kadang-kadang boleh. Boleh juga. Tengok pada kedudukan dia. Ni dia dekat awal ayat, maknanya dia mubtada. Simply put, macam ni je. Maknanya kalau kita tengok macam ni, kita kena analyse ini ayat namaan. Tapi khabar dia khabar ayat kerjaan. Dia ada khabar, tapi khabar dia dalam bentuk ayat kerjaan. Macam tu je. Itu je yang kita macam kena faham konsep dia. Ayat namaan boleh terdiri daripada mubtada dan ayat kerjaan. Khabarnya ayat kerjaan. Itu komponen dia. Lepas tu kalau kita nak analyse ayat kerjaan ni, kita analyse lah. Kita boleh juga tengok macam cara kita buat yang nombor 1 tu ayat kerjaan. Tapi dekat dalam mushaf ni kita dah buatkan dah. Tak payah susah hati sangat. Maksudnya dah nampak dah. Ni sebab dia apa? Ni mubtada. Jadi kalau mubtada, ni mesti khabar dia. Macam itulah. Ya. Okay. Contoh yang ketiga, mubtada dan khabar syibhi jumlah ataupun khabar dengan ayat tidak lengkap. Jadi mubtada ni dia makrifah, dia mesti makrifah kan? Jadi tanda makrifah dia ialah alif lam dan juga dia mesti baris dhammah. Tu mubtada punya ciri. Yang boleh jadi mubtada ni dia mesti macam tu. Tapi cerita dia ialah tak nampak, tak ada ayat namaan lain, tak ada isim, tak ada ayat kerjaan. Maknanya ni khabar syibhi jumlah. Apa dia syibhi jumlah? Masuk bahagian yang ketiga ni. Syibhi jumlah ialah ayat tidak lengkap. Okay, Mak Ji, boleh? Lepas tu tomat Tu ni dia marfu', menunjukkan dia marfu'. Ni menunjukkan dia marfu'. Mak Ji tak buka pun mic tu. Tak on. Okey. ada tak dekat kata. Okey. Jadi yang du ni ialah menunjukkan dia marfu'. Boleh tak mubtada alhamda? Tu maksud dia. Boleh tak mubtada alhamda? Tak boleh. Kalau dia alhamdu maknanya dia mesti mubtada. Kalau dia baris fathah maknanya dia bukan mubtada. Dia mesti something else. Dia mesti satu benda lain. Sama ada kita yang belum tahu ataupun ada yang dah dihilangkan. Itu yang kita kena panjanglah lagi. Tapi yang ni memang mubtada mesti dia ada makrifah dan mesti baris dhammah. Tapi ayat namaan ni lengkap tak? Alhamdulillah. Lengkap tak? Lengkap. Lengkap. Walaupun dia punya khabar dengan ayat tidak lengkap. Boleh kita teruskan? Ustazah, Ya. maknanya secara ringkasnya kalau jumlah fi'liyah dia bermula dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah dia bermula dengan isim. Betul.
fahaman yang sangat mudah. Betul. Ya sih. Macam itulah. Okey. Jadi, okey, seterusnya. Boleh kita masuk yang ayat tidak lengkap? Okey, insyaAllah. Boleh. Ayat tidak lengkap, nama dia syibhul jumlah. Syibhu al-jumlah. Ni kalau dalam bentuk mudhaf-mudhafun ilaih lah. Syibhul jumlah. Kalau kita tak buat dalam bentuk mudhafun ilaih, boleh juga. Syibhu. Bukan syibhuhu ni salah. Silap. Bulan puasa ni macam otak tu lembab sikit kadang-kadang. Saya dah lagi. Puasa pula ya. Ya. Astagfirullah. Aku dah lagi belajar. Syibhu jumlah. Syibhul jumlah. Tu maksud dia tu. Makna dia ayat tidak lengkap. Syibih tu macam mirip. Maksud syibih tu mirip. Macam ayat. Tasyabuh kita akan cakap syubhat. Dia macam itulah maksud dia. Mirip ayat tetapi dia bukan lengkap. Dia tidak mufidah. Dia bukan ayat yang lengkap. Maknanya dalam arti kata lain cakap kita ni tergantunglah ayat tu. Tergantung. Jadi macam mana kita tahu dia tergantung? Dia mulakan dengan harfu jar ataupun zaraf. Harfu jar atau zaraf penerang posisi ataupun zaraf waktu. Zaraf penerang posisi macam mana? Ni kita tengok contoh. Dia ni kenapa kita kata dia tidak lengkap? Kerana dia tidak memberikan kefahaman kepada pendengar atau pembacanya. Selagi tak ada perkara yang menyebabkan faham tu, dia jadi macam kita tak faham lah benda tu kan. Maknanya tergantung. Kalau dia dah ada je isim marfu' dalam tu, nanti dia dah, kalau faham je, maknanya dia dah tidak lagi tergantung. Kita tengok contoh satu. Yang ini dia adalah seluruh ni inda rabbihim. Keseluruhan ni adalah syibhu jumlah ataupun ayat tidak lengkap. Sebab apa? Sebab dia dimulakan dengan, maknanya kalau kita ambil ni je, dia ni yang depan dia ni adalah zaraf makan. Zaraf makan di sisi. Terjemahan dia. Dan dia juga adalah mudhaf. Mudhaf kepada Rabbihim ni. Jadi di sisi Tuhan bagi mereka. Apa yang di sisi Tuhan bagi mereka? Ayat ni tergantung. Nampak macam panjang, tapi dia tidak memberikan kepahaman. Maknanya tergantunglah. Apa yang di sisi? Tak ada tajuk. Dia tak ada tajuk. Pahala ke? Orang ke? Jadi maknanya ini syibhi jumlah. Okey. Wa idza qila lahum. Dia mulakan dengan iza, zaraf zaman. Zaraf zaman ni salah satu contoh iza lah. Ada tak zaraf zaman lain? Ada. Ada tak zaraf makan yang lain? Ada. Nanti kita bagi contoh. Wa idza qila lahum. Lepas tu ayat ni tak lengkap. Macam apa dia? Apa yang dikatakan? Dan apabila telah dikatakan ia bagi mereka, macam tu je, macam what? Orang cakap tergantung. Macam itulah, maknanya tak habis. Sebab itu kalau kita baca Quran tu, bila nampak macam ni, kita tak boleh biar je dia. Maksud kita kena sambung. Ataupun kita tak cukup nafas, jadi kita kena mula balik. Itu yang wakaf ibtidak tu ada banyak kena mengena dengan ayat lah. Ayat tak lengkap. Jadi kalau cerita tu, macam mana ni? Kan? Ustazah minta maaf Ustazah. Ya. Ini jadi artinya dekat sini kita tak boleh wakaf lah ni kan? Tak patutlah wakaf. Kalau wakaf kena ambil semula depan. Okey. Baik. Terima kasih. Sama. Okey, jadi macam itulah. Maknanya kat sini dia zaraf, dimulakan dengan zaraf zaman. Macam tu. Jadi ayat ni pun tak lengkap. Yang ada depan kita ni, kita tengok ni, bukannya semua tu. Macam kalau kita dah hafal, tapi ayat tu lengkap. Ya, ayat yang tu lengkap, tapi kita tengok yang ni. Yang depan kita ni, wa idza qila lahum. Lepas tu kita berhenti. Tak boleh lah. Maksudnya kena tengoklah cerita ni. Maknanya ini yang kita kata syibhi jumlah.
wa ke, ada wa ke, huruf ataf ke, isti'nafiah tu dia tak ada memberikan kesan apa-apalah. Dia bukan itu tujuan dia kan. Baik, inda rabbihim ni zaraf makan. Selain daripada zaraf makan di sisi, ada lagi tak zaraf makan yang kita tahu? Maknanya biasanya dia macam itulah. Zaraf makan ni menunjukkan tempat. Contoh, kita bagi contoh. Iaitu contohnya fauqa contohnya. Ni pun zaraf, jenis zaraf makan lah. Atas, di atas. Fauqa lagi. Baina. Ha? Baina. Ya, baina ni maksud apa? Semua dah tahu perkataan ni. Kalau tak tahu tanya Saya senaraikan je. Okey, tahta. Semua ramai dah tahu ni, tahta. Lagi? Tahta di bawah. Baina di antara. Lagi apa? Khalfa. Ha? Apa dia? Khalfa. Khalfa. Boleh? Betul. Belakang. Lagi. Amama. Tu jarang jumpa. Kita ambil yang dalam baca dalam Quran. Kita ambil yang dalam Quran banyak. Jadi Baina. fawqa, baina, tahta, khalfa, lagi apa lagi? Inda itulah. Baina dah. Ni antara yang banyak dalam Quran kita akan jumpa. Dia bukan huruf jar. Dia tak semestinya. Dia zaraf. Nama dia zaraf. Macam isim. Zaraf tempat Zaraf tempat. Zaraf makan. Ya. Baik. Ada lagi ke? Khalfa ni apa? Belakang. Yamin. Fauqa tu apa? Apa? Khalfa belakang. Fauqa. Fauqa di atas. Yang sebelum sesudah tu Ustazah. Itu zaraf zaman. Tu zaraf zaman. Jadi kita ambil iza apabila. Zaraf zaman yang lain makcik Ani dah bagi tahu. Jadi ba'da, sesudah. Lepas tu pun sebelum qabla. Qabla. Apa? Sebelum masa, lagi segi masa. Apa tak ingat? Iza, is pun kan? Ni iza dah ada. Dalam contoh. Makcik. Malam. Laila. Lain. Malam. Makcik Ani punya kipas tu asal dia tu je. Okey Masuk ke tutup dalam. ribut. Tapi sebelum tutup ni nanti kejap apa tu yang la nufarriqu baina ahadin tu yang tak ada tu yang Macam mana Makcik Ani? Sorry. dia kan kira tidak membandingkan antara perkataan antara. Sinilah baina. Baina ni. Baina. Makan. Okey. Zaraf. Makcik Ani tutup kipas dulu. Bukan tutup kipas, tutup mute. Jangan tutup kipas kan kepanasan. Okey. Qabla lagi lepas selain daripada qabla apa? Masa. Ba'diyah qabliyah. Yauma. Pada hari. Yauma. Ini pembaca dalam Quran. Jadi kalau ada contoh yauma yaqumu. Jadi macam dia boleh jadi macam itulah. Zara. Apa dia? Sa'ah. Saat. Tapi dia kena tengok. Saat tu zaraf zaman Zaraf zaman. Saat. Tapi yang kita selalu jumpa. Kita ambil yang selalu jumpa je dulu. Macam saat tu kadang-kadang dia jadi macam full word tau. Tapi yang selalu jadi macam ni. Maksudnya dia tu kalau kita jumpa dia selalu dia memang maksud dia zaraf zaman lah. Okay, tak apa. Anyway, maknanya yang selalu kita jumpa ni, bila dia bermula macam tu, lepas tu, maknanya dia adalah syibhi jumlah. Maknanya kita tak lengkap ayat ni. Cerita dia tak lengkap. Dan apabila telah dikatakan ia bagi mereka. Macam itulah. Jadi, macam itulah kan. Tak ada, depan dia tak ada kata kerja. Bukan depan dia, yang ni, dalam ni. Walaupun dia ada kata kerja, tapi sebab dia dimulakan dengan isim, maknanya dia isim yang, dia sepatutnya jadi isim namaan. Isim namaan, astaghfirullahaladzim. Ayat namaan. Tapi dia tak lengkap. Dia jadilah syibhi jumlah. Nama dia tu, ayat tidak lengkap tu syibhu jumlah. Ataupun yang ketiga, bila dimulakan dengan harfu jar. Bila depan dia adalah harfu jar macam ni.
Fi kitabim mubin. Maknanya ni bukan ayat lengkap. Apa yang dalam sebuah kitab yang nyata? Dia tak jelas, tak memberikan kefahaman. Jadi macam kita boleh buat rumusan lah kan. Kalau dimulakan dengan harfu jar. Contoh macam ni je. Tiba-tiba je lillah. Lillah. Mana dia punya? Dia tak lengkap lah sebenarnya. Tak faham apa yang lillah. Jadi kat situ pun tak boleh. Kalau kita kata zikir, kita lillah. Apa yang tu tak lengkap lah. Tak tahu. Okey, contoh. Jadi macam ni, rumusan yang kita boleh buat syibhi jumlah tu, asal kita, macam katakan kita potong dia, kita cak dia macam tu kan. Okey, ini maknanya dia syibhi jumlah. Kita kena tahulah. Sebab apa? Sebab dia bermula dengan zaraf makan. Jadi dia tak sempurna, tak memberi kefahaman. Apabila dimulakan dengan zaraf zaman, lepas tu, itu pun adalah contoh syibhi jumlah. Fi kitabim mubin dimulakan dengan harfu jar, syibhi jumlah. Walaupun panjang-panjang nanti. Walaupun dia panjang tapi kalau tak ada dalam tu, kalau dia tergantung, dia tak ada isim yang marfu' dalam tu. Maknanya dia syibhi jumlah lah. Lillah macam tu. Pun sama. Dia kena ada yang marfu. Kalau ada macam alhamdulillah tadi, dia ada marfu' kan? Maknanya ni ayat lengkap. Alhamdulillah. Lengkap lah, lengkap. Kalau lillah je, yang tu tak lengkap. Tak lengkap. Baik, kita cuba buat latihan. Okey, latihan 20 ni, latihan jenis ayat. Jadi kita tinggal kaji je, tengok ayat ni yang diberikan tu bagi tahu. Lepas tu kita terjemahkan. Tandakan, ni ayat namaan ke, ayat kerjaan ke ataupun ayat tidak lengkap. Lepas tu kita terjemahkan lah. Baik, cuba kita nyatakan kat sini. Humul muflihun sebagai contoh. Jadi ni ayat permulaan dia ialah hum kan? Hum ni dhamir marfu', maknanya dia dah jadi lengkap lah tu. Ayat lengkap, ayat namaan. Jadi nak terjemah macam mana? Mereka, kita tambah adalah. Kalau kita nampak khabar, kita tambah adalah. Mereka adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Okey. Cuba yang kedua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia ayat tidak lengkap ke, ayat namaan ke, ataupun ayat kerjaan? Tak lengkap. Sebab apa dia tidak lengkap? Tak lengkap. Sebab ada huruf jar dekat depan. Betul, ayat tidak lengkap. Jadi selama ni macam mana ni kita ni baca bismillah tu tak lengkap rupanya. Berperasan. Baru perasan. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sembang kalau sempat kita boleh terangkan benda ni. Dia adalah tapi secara ringkasnya Allah yang letakkan dia macam ni kan. Jadi dia punya yang pelengkap dia tu macam kalau kita tengok dalam doa yang kita baca bermula bismillah. Ada tak doa yang kita bermula dengan bismillah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dia dah jadi ayat namaan ke ayat kerjaan tu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tu marfu. Kerjaan. Ayat kerjaan kan? Okey, tapi kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maknanya betul tak? Dah lengkap ke belum? Kalau saya baca tu macam tu. Makna depan dia bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau ikut kita belajar tak lengkap kan? Sebab dia Kalau kita belajar macam tak lengkap, tapi sekarang ni dia dah lengkap tak? Lengkap. Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu marfu. 'ala Allah. Maknanya dia dah lengkap lah. Maknanya aku telah bertawakal olehku atas Allah dengan kesemua nama bagi Allah. Dia dah jadi lengkap lah. Tapi yang bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim ni memang dia tak lengkap. Betul lah tu kita kata ayat tidak lengkap. Jadi macam mana nak lengkapkan dia? Allah bayangkan nanti kita buat dulu latihan ni, tekan saya explain
Tapi dekat sini sebenarnya ada mubtada ataupun ayat kerjaan yang dah dimahzufkan, dihilangkan. Dia bergantung kepada niat kita. Maknanya pekerjaan kita. Okey, nanti kita tengok balik semula. Okay, kita akan saya explain dengan ayat Quran. Okey, kita buat dulu latihan. Baik, khatamallahu ala qulubihim. Ini adalah ayat kerjaan, ayat namaan. Kerjaan. Jadi terjemahkan Telah mengunci, Oleh ia. betul, Oleh telah mengunci oleh ia. Lepas tu ni oleh Allah, oleh Allah Ya Allah. atas kunci Hati-hati mereka. bagi Bagi mereka. Right. Macam itulah. Jadi kita terjemah maknanya Allah telah mengunci atas hati-hati mereka. Okay, tapi sebelum kita buat mafhum tu kita buat dulu secara lafziah tu mengikut kaedah nahu yang kita dah pelajari. La tufsidu fil ard. Ayat kerjaan ke, namaan ke ataupun ayat tidak lengkap? boleh dengan harf. Ada harf. Adakah dia harfu jar? Jazm. Mula dengan jar. Ya. Jazam. La tu jar ke? Jazam. Harf jazam. Jazam. Bukan. Dia J juga tapi bukan jar. Jazam. Bukan jazam. Jadi kalau jazam boleh tak? Kita ada sebut tak tadi? Ayat namaan ayat tak ada kan? Dia bukan ayat tidak lengkap. Jadi Dia dia sendiri. ayat kerjaan. Ayat kerjaan. Pilihan jawapan ada 3 je. Jangan tambah 1 D. Tak ada. Why is it ayat kerjaan? Sebab dia mula dengan kata kerja. Tusidu. Tidak. Bukan tidak. Tapi janganlah. Tusidu. Okay, terjemahkan. Janganlah tusidu. Kamu membuat kerosakan. Janganlah kamu buat kerosakan. Betul. Di al-ardi. Bumi. Di bumi. Janganlah kamu membuat kerosakan di bumi. Ayat tu pun lengkap dah kan? Dari maksud dia dah tahu dah. Ini larangan. Saya telah dilarang. Kita telah dilarang untuk membuat kerosakan. Macam tu. Baik, seterusnya kita tengok yang bawah ayat 210. Fi qulubihim. Ini ayat apa? Nama tidak lengkap. Ayat tidak lengkap sebab dimulakan dengan harfu jar. Baik, okey, cuba lepas tu ayat tidak lengkap. Ni dah tahu kan terjemah dia apa? Fi dalam. Di dalam. Oleh qulubihim. Hati-hati bagi mereka. Hati-hati bagi mereka. Okey, yang ini fi qulubihim maradun. Jadi dia ayat lengkap ke tidak? Ayat namaan ke ayat tidak lengkap? Bukan kerjaan, ya? Namaan. Ayat namaan, betul. Ayat namaan, bukan ayat tidak lengkap lagi dah. Kerana ada isim marfu' dalam tu. Ada maradun. Ada mubtada tapi mubtada tu dikemudiankan. Diakhirkan, mubtada muakhar. Jadi di dalam ni sekarang dah faham lah. Di dalam hati-hati bagi mereka, dia nak faham lagi. Kita tambah tak dengar suara ni kan? Dengar tak? Hilang. Dengar. Di dalam hati-hati bagi mereka, kalau mubtada dikemudiankan, kita tambah ada. Ataupun kita tambah terdapat. Terdapat pun boleh. Terdapat suatu penyakit. Terus dia beri kefahaman. Betul tak? Betul. Dah faham lah. Sebab ada yang marfu' tu ada cerita, ada benda, ada tajuk. Cuma tajuk tu kat belakang. Okey, seterusnya kita tengok yang bawah ni. Allahu yastahzi'u bihim. Ayat namaan ke ayat kerjaan?
Allahu. Namaan. Ayat namaan. Yes, senang je kita nak kenal tu. Nampak bawah ni mubtada, lepas tu dimulakan tu dengan namaan. Tapi cuma khabar dia dalam bentuk ayat kerjaan. Ni khabar dia. Tapi kita tak analyse khabar tu. Kita terus kata dia ni fi'il mudhari' lah. Jadi terjemahkan. Allah. Allah Allah. dia membalas balik uluk-ulukkan. Membalas balik uluk-ulukan Pada mereka. kepada mereka. Ya, kepada Di. mereka. Di yang maksud dia kepada. Bukan dengan. Kan. Yastahzi'u bihim. Ayat namaan ke ayat kerjaan? Ayat kerjaan. Jadi ayat kerjaan yastahzi'u bihim, terjemahan dia tadi dah buat, boleh buat lagi sekali. Dia membalas balik uluk-ulukan Pada mereka. kepada mereka. Kerjaan. Yang tadi tu ayat sebelum ni, that one is ayat Allah. namaan Betul. Perasan tak yang saya tandakan tu ayat namaan? Tu. Kita Sebab tengok. Allah dia marfu. Is it? Sebab dia mubtada. Kalimah Allah marfu. Kalimah tu juga adalah isim makrifah. Baik, seterusnya bihim. Lengkap. Bihim. Ayat tidak lengkap. Tiba-tiba je. Mereka. Pada mereka. Kalau kita tengok ayat macam tu lah. Okey. Innahum humul mufsiduna. Ayat apa? Namaan. Namaan. Sebab dia mula dengan home tu. Inna. Sesungguhnya mereka, jadi kat sini kita tak payah tambah adalah. Kita tambah adalah tu kat sini. Sesungguhnya mereka. Ini nak menunjukkan penegasan kan? Inna, sesungguhnya mereka. Berhentilah sikit, pause. Sesungguhnya mereka adalah al-mufsiduna, Orang-orang yang membuat orang-orang yang membuat kerusakan. Okey. Ulaika allazina ishtarau dhalalata. Ayat namaan ke ayat kerjaan ke ataupun ayat tak lengkap? Namaan. Ayat namaan. Yes, sebab mubtada dah ada kat sini. Ulaika. Jadi kita tambah, kita nampak ada khabar, tambah dekat sini adalah. Ulaika maksud dia apa? Mereka itu. Betul Makji. Mereka itu adalah allazina, orang-orang yang ishtarau, Telah membeli oleh mereka. oleh mereka. Sebab ada waw, jadi mereka telah membeli oleh mereka akan, tak boleh oleh, akan kesesatan itu. Kesesatan itu. Tapi nampak ada merah tu. Itu merah tu, dia kalau kita analyse dia sahaja, maknanya kalau kita buat macam ni, bayangkan saya buat macam ni, dia ni dia on its own dia ayat kerjaan lah, tapi dia menjadi penerangan lah kepada allazina tu. Kan? Orang-orang yang ulaika. Tapi kita tak payah fikir jauh sangat. Dia macam dia actually straightforward aja. Kalau tengok macam ni, kita faham tak ayat tu? Kita dah faham. Betul lah tu message yang macam tu lah. Sebab pendek kan, kecil kan. Baik, yang seterusnya ni panjang sikit ayatnya. Ya. Abolalah tu satu kesesatan ke banyak kesesatan? Satu Kesesatan itu je. Satu sebab ada alif lam tu. Bukan sebab ada alif lam tu, sebab dia tak ada tanda yang menunjukkan dia banyak. Banyak. Okey. Yang kalau banyak jadi apa?
tak apa tah. Nanti kena cari dalam Quran. Selalu Okey, dia tak cakap apa, tak apa. Sebab ada alif kecil tu yang tekuk-kut alif ni kecil kan. tu kalau dia yang nak menunjukkan banyak, dia ta kat belakang tu dia mesti ta buka tu. Alif ta. Tapi dia alif ni sebelum lam. Dia bukan sebelum ta. Yang menunjuk tu ta tu mesti ta terbuka macam ni. Ta tak ni. Ta Alright. membuka. Okey. Alright. Jadi kita cuba yang ni pula. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Jadi ayat apa? Kerjaan. Kerjaan. Betul, ayat kerjaan. Sebab apa ada azalla ni? Kerjaan. Tapi dalam ayat kerjaan ni kalau kita nak analyse dia banyaklah, ada beberapa kan. Okey, tapi semuanya ada apa ayat kerjaan? Dua. Ada Tiga. berapa? Ada dua kan? Kana. Dua. Satu kat sini, ni satu. Lagi Okey, satu okey. pun ayat kerjaan. Tapi kita tengok sekali je. Semua ni ayat kerjaan lah. Sebab yang permulaan dia tadi kerjaan tu. Okey, kita cuba terjemahkan. Maka azalla. Jadi dua perkara lah ni. Azalla ialah menggelincirkan. Jadi telah menggelincirkan oleh ia oleh ia akan kedua akan mereka berdua. Akan mereka berdua. Asyaitanu. Kenapa berdua? Kerana huma. Adam dan Hawa. Ya. Ada Abdul Rahman dalam kelas pun tanya, kenapa dua? Huma dua. Kalau hu je, huma mereka berdua. Bahasa Arab dia sikit benda tu kan. Okey, jadi lepas tu lalu telah yang ini lalu tadi sepatutnya, silap sikit saya ni. Sebab dia menunjukkan lepas tu fi'il madhi. Lalu telah menggelincirkan oleh ia akan mereka berdua. Okey, sekarang ni asyaitan baris Dhamma berarti dia adalah pelaku, fa'il. Jadi tambah oleh syaitan. Oleh syaitan daripada. Dari pun boleh, darilah. Darinya. Nya ni perempuan ni. Nya perempuan. Darinya. Maknanya menggelincirkan syaitan dari jannah. Syurga. Anha. Ya. Okey, yang kedua pula. Lalu akhraja mengeluarkan ia telah mengeluarkan oleh ia. Telah mengeluarkan oleh ia huma akan mereka berdua. Min ma daripada ma apa yang kana adalah adalah siapa? Kami. Mereka berdua. Mereka berdua. Kalau dia mereka kalau mereka ramai kanu. Kalau dia mesti mereka berdua lah. Kalau kana. Kalau seorang je kana. Mereka berdua. Di dalamnya. Nah, yang ni dalamnya tu lelaki pula. Tadi dia merujuk kepada benda yang berbeza lah tu kan. Telah mengeluarkan oleh ia akan mereka berdua daripada apa yang adalah mereka berdua di dalamnya. Nanti nak kena tengok tafsir. Tengok pula pada yang semalam saya tunjuk app tu. Bolehlah. Nanti kita tengok siapa yang dimasukkan he tu. Dia dalam yang app tu dia akan bagi tahu muta'allikan li siapa. Who ni. Kalau ha ni kepada siapa. Macam itulah.
Kalau menariklah kalau dah belajar nahu sikit, benda tu dah boleh membantu kita dalam kita nak menterjemah ayat-ayat Allah. Baik, jelas tak? Kan surga kan, Ya? teacher? Kalau Ha ha tu syurga, jelaslah kan syurga. Ha ni, tapi kalau hu fihi ni di dalamnya, di dalam apa saya pun nak kena tengok balik semula ayat tu. Ustazah, Ya? dan saya punya line ni tadi terputus-putus. Boleh scroll ke atas balik tak? Boleh. Yang dekat la tufsidu fil ard. Saya tak dapat dia jawapan dia. Janganlah kamu membuat kerosakan. Ayat kerjaan Ya, ayat kerjaan. Oh, nak tanya dia ayat apa Ayat kerjaan. Baik. Okey. Okey dah. Terima kasih. Alright, alhamdulillah. Jadi begitulah kalau kita dah kenal ayat ni. Jadi macam saya kata tadi, Bismillahirrahmanirrahim ni, kalau dalam Quran kita tengok kat mana dia paling hampir sekali dengan ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Alaq, surah berapa? 98 ke 96? Surah berapa? 98 ke 96? Mari kita cek. Surah 98 tak 86 rasa saya. Sekejap. Dekat sebelum Al-Bayyinah. 90, 96. Surah ni banyak kalilah saya 96. Okey, ni. Betul. Nampak ni dekat atas ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tahu kalau terjemahan ayat ni ialah dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi macam tiba-tiba tak? Dia macam tiba-tiba je dengan nama. Apa yang dengan nama? Apa yang dengan nama Allah ni? Buat apa? Apa benda? Mubtada ke apa ke? Macam tadi kita baca tu nahnu muslihun kan? Ada jelas. Tapi kalau tiba-tiba je dengan nama ni macam mana? Ayat yang tadi apa? Yang macam kita nampak dia dengan ni macam la tusidu fil ard ni. Dia tak tiba-tiba kan ala qulubihim ataupun fi qulubihim. Macam tu dia ada. Yang bi tadi mana? Ni bihim. Kat sini tak adalah. Bihim. Jadi macam bila kita tengok sini, maknanya dia tak ada apa-apa kan? Macam tak ada yang marfu' tu. Macam tadi saya kata kalau bismillahi tawakkaltu 'alallah, terus dah ada marfu', ada ayat kerjaan, terus nampak lengkap. Tapi kalau dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, apa benda tu? Jadi dekat situ kalau kita tengok dalam ayat ni, macam contoh ayat ni kan. Ada apa ni? Depan ni ada apa? Ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Seluruh ni adalah jumlah fi'liyah. Sebab dia mulakan dengan fi'il amar. Jadi dekat situ, maknanya dia kata, bacalah oleh engkau. Maknanya baca apa? Baca tu bukan baca apa. Tapi perbuatan tu, bacalah dengan. Tu maknanya macam itulah. Baca dengan ismi rabbika. Apa dia ismi rabbika ni? Rabbika ni apa? Nama Tuhan. Tuhan engkau kan? Sama tak dengan ni? Allah. Nama Tuhan engkau siapa? Allah. Jadi Tuhan engkau. Jadi kat sini lagi awal-awal lagi Allah bagi tahu kepada Nabi SAW, bacalah oleh engkau dengan nama Tuhan engkau. Diterangkan pula Tuhan engkau yang lepas jadi macam khabar dia lah, telah mencipta oleh ia. Telah mencipta oleh ia. Kan? Jadi sama tak? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Sama tak? Siapa dia pencipta? Allah. Allah tu sifat dia macam mana? Yang Maha Pemurah. Lepas tu yang Maha Penyayang, itu sifat dia. Jadi macam itulah. Allah mudahkan untuk kita. Dalam erti kata lain, bila kita sebut bismillah ni,
Kita tak payahlah come up with this ayat ni. Tak payah datangkan dengan macam mana nak cakap kalau saya nak selain daripada baca. Tahu kita baca. Tapi kalau kita nak baca dah kita kena fikir dulu. Nahu dia macam mana? Aqra'u bismi rabbi allazi khalaq. Contohnya macam itulah. Aku mula, kalau apa yang kita kena baca bismillah, nak makan. Jadi benda ni, yang awal ni ialah mengikut apa yang kita niatkan. Apa? Nama Allah tu apa Allah kata. Kenapa kena baca dengan nama Allah? Kenapa kena makan dengan nama Allah? Kenapa kena buat perkara-perkara ni semua dengan nama Allah? Apa benda yang kita buatkan tu? Sebab Allah telah mencipta. Betul lah kalau dalam ayat ni. Tapi sebab ini adalah perintah Allah. Nak jadikan kita ni hamba dia. Nak supaya kita dapat keberkatan. Macam yang Allah sebut dalam surah 35. Surah 35 ayat kejap cek sekejap. Ayat bukan ni. Surah berapa tu? Surah yang kata Pad'uhu biha. Sekejap. Surah pasal bismillah tu. Carilah jalan kepada Allah. Wabtaghi ilaihil wasilah. Surah berapa tu Adil? Tiba-tiba lupa. Biasalah manusia kan. Sekejap. Surah berapa? Wabtaghi ilaihil wasilah. Allah suruh kita cari jalan mendekatkan diri kepadanya tu. Kena search sekejap. Ustaz, yang semalam punya ke? Maidah surah 5. Okay, sorry. Apa dia Kak Rosna? Was it from yesterday? Bukan. Surah Maidah. Dia tersalah letak ayat tu. 5:35 bukan 35:6. 35:6 tu lain. Macam itulah. Saya ni pun ingat nombor. Lepas tu ingatlah ayat tu. Wabtaghu ilahil wasilata wajahidu fi sabilih. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Allah kata, ya wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, ittaqullah. Satu, bertakwalah kamu akan Allah. Wabtaghu, dan carilah oleh kamu kepadanya, ilaihil wasilah, kepadanya akan jalan itu. Maknanya Allah suruh cari jalan itu kepadanya, cari wasilah. Jalan tahu wasilah ni, al-wasilah maksudnya jalan mendekatkan diri kepada Allah, jalan taqarrub. Jalan yang Allah kata, ni nak dekat dengan dia, ikut jalan ni. Macam itulah. Jadi wajahidu, dia kata lagi berjihadlah kamu. Maknanya berjihad ni bersungguh-sungguh pada jalannya. Termasuklah perang tu kemuncak jihad. Tapi macam kita ni sekarang nak baca Quran, apa ni semua jalan mendekatkan diri pada Allah. Jalan taqarrub. Kata taqarrub maknanya dekat daripada perkataan qarib. Kalau dekat dengan Allah, apa maksud dia? Kalau kita dekat dengan Allah. Bukan. Kalau kita dekat dengan Allah. Macam kalau kita dekat dengan pembesar. Kalau kita rapat dengan orang besar. Bayangkanlah kita rapat dengan politician. Kita pandai boarding. Kenal dia lah. Ya, kita minta apa dapat. Jadi kalau kita taqarrub dengan Allah, kita cari jalan yang mendekatkan diri kepadanya, Allah ni akan mudah kalau untuk kita. Allah bagi makbul. Bila Allah bagi makbul, lagi satu Allah bagi mabruk, keberkatan. Itu je. Kenapa nak tawassul dengan nama Allah? Kenapa nak bertawassul dengan Allah ni kan? Cari jalan nak tawassul tu mesti dengan yang kepada Allah ni supaya kita dapat taqarrub. Jalan taqarrub tu dapat makbul dan juga dapat barakah, mabruk. Kita diperkenankan dan kemudian kita diberkati. Itu tujuan kita. Kenapa nak bodek Allah? Kenapa nak dekat dengan Allah? Kalau nak ta'assub dengan Allah, bagaimana? Jadi Allah sebut pula dalam surah, dikata kat sini, la'allakum tuflihun. Kalau dapat jalan dekat Allah tu, berjayalah kamu supaya kamu beroleh kejayaan. Kejayaan itu apa? Dapat makbul, dekat dengan Allah makbul dan juga mabruk.
keberkatan. Bila Allah berkat kita, maknanya Allah ampunkan kita. Dan kita tak akan tahulah kita ni diampunkan ke tidak. Jadi kita struggle tu sentiasa je. Wajahidu fi sabili. Dan kita kat situ kita boleh check. Kita ni betul-betul ke pada jalan Allah? Kita bersungguh-sungguh ni pada jalan Allah ke pada jalan dunia atau jalan selain daripada Allah? Yang kalau kita cari nama ni macam mana? Cari nama pula. Cari jalan kepada Allah tu macam mana pula? Jadi Allah sebutkan dalam surah 7 ayat 180. Ya, Mawaddah dah buka dah. Okay, surah 7 ayat 180 Allah sebutkan. Dalam ayat ni Allah kata apa? Kita baca dulu ni dia dah semak sikit. Bersihkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ni part 1 dia pun dah cakap dah. Dia kata nampak macam dia ayat syibih jumlah kan? Walillah. Tapi sebab ada isim marfu' tu dah tak jadilah syibih jumlah, ayat lengkap lah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maknanya apa? Dan bagi Allah, kepunyaan Allah, milik Allah, lillah, bagi Allah semua nama-nama yang baik. Al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka serulah oleh kamu akannya. Nya dekat sini merujuk kepada siapa? Pada Allah lah. Ni serulah. Allah suruh seru dia. Allah suruh kita ni panggil nama dia dengannya. Nya merujuk semula kepada jamak ni tadi, isim jamak taksir, perempuan kan? Seru, gunakan nama Allah semua. Tapi kita ni dalam ayat yang seterusnya dia kata wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkanlah orang-orang yang mereka menyeleweng pada nama-namanya, mereka menyimpang, mereka mentakwil. Kelak mereka dibalas. Ini fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Kelak mereka dibalas akan apa yang adalah mereka kerjakan. Okey. Jadi ni nama-nama yang baik. Jadi berapa nama Allah yang ada? Yang kita tahu, yang kita tak hafal pun, tapi kita tahulah, kita kena, sebab hadis Nabi kata apa? 100 kurang 1 tu kan? 99 nama. Kita hafal ke semua? Kita tak faham pun semua. Jadi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang ni, dia tahu kita punya masalah ni, kita ni. Jadi dia berikan kita tu lafaz basmalah tu. Jadi nama Allah tu semua bila dipanggil macam itu, dia nama dia mufrad mudhaf. Maknanya mudhaf tu dalam bentuk singular, dalam bentuk satu, tapi dia merangkumi ke semua nama tu. Jadi dengan nama, ikutlah apa yang kita niatkan tadi, pekerjaan kita ni, kalau nak berdoa dengan nama Allah, doa ni kan ada dua macam, ada doa ibadah, doa masalah, doa yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa masalah. Ada doa ibadah, macam kita baca Quran, kita solat, semua pekerjaan kita tu jadi ibadah. Jadi setiap perkara kalau kita nakkan dia jadi ibadah, pekerjaan kita tu, bila kita kena sebut nama Allah. Dia kata fad'uhu biha, seru Allah supaya pekerjaan kita tu dapat mabruk, keberkatan, dan pekerjaan kita tu dapat makbul. Kalau kita bekerja, niat kita pada jalan Allah, cari rezeki untuk beri makan anak-anak dengan rezeki yang halal, jadi benda tu berkat. Walaupun sikit Allah berkatkan. Walaupun kita buat macam payah, nanti Allah bantu kita untuk kita berdoa pada Allah pula, Allah terima apa yang kita doa. Sebab kita gunakan nama dia, dia memang suruh seru nama dia. Jadi kat situ, bila lafaz basmalah ni, mana tadi? Lafaz basmalah, jadi dekat sini, bergantung Ayat berapa tadi? pada apa yang kita Ayat niat. berapa tadi? Ayat berapa? Tadi 7, Yang tadi tu. 0, surah 5, ayat 35. Cerita pasal bismillah, ayat 96, 36. ayat 1. Dalam in that order tadi, reverse sikit ordernya tu. Jadi kita ni bergantunglah kepada apa yang kita niatkan. Bukan bergantung, maksudnya Allah bagi kita ni,
Kalau kita dah sebut nama Allah, kita faham ni, berarti macam kita nak baca. Aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Sebab dekat awal surah tu semua ada tu kan. Aku membaca, maknanya aku membaca Quran ini dengan menyebut, maknanya dengan menyebut kesemua nama bagi Allah. Jadi yang maha pemurah, yang maha penyayang. Jadi kat situ banyaklah cerita kalau kita nak tahu, kenapa Allah ni, nama Allah ni macam mana, sifat Allah ni macam mana. Jadi bila kita baca surah Al-Ikhlas, dekat situ dalam tu banyak ayat, dalam ayat namaan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kat dalam tu pun dah ada nama Allah. Allahu ahad, Allah as-samad. Kan? Jadi ada lagi kalau kita baca surah-surah yang lain, cerita nama-nama Allah. Dan kita tak semua kita dapat. Tapi dekat sini berarti macam kita, niat kita lah. Kalau kita dah nak pergi ambil masuk bilik air ataupun masuk tempat wuduk, kita dah bersedia nak wuduk tu, kita tinggal baca bismillah. Sebab pekerjaan kita nak wuduk tu, dia nak jadi ibadah tu, is already in your heart. Maknanya dah dalam niat kita. Tak payahlah lafaz lagi. Terus pergi situ, bismillah. Dah bentang sejadah, tentulah niat kita tu nak solat. Kalau niat kita nak solat lah, kita je yang tahu niat kita. Kalau nak tidur, kita dapatlah tidur. Tidur pun dengan nama Allah. Maknanya kalau tidur pun Allah ajar kita, nak tidur, sebut nama dia. Walaupun nak tidur. Itu dan maknanya benda tu jadi doa. Ibadah tu akan, pekerjaan kita walaupun tidur, jadi doa bila kita menyebut nama Allah. Dan kita dekat dengan Allah. Walaupun kita tidur, orang tak tahu, tapi Allah yang tahu. Allah yang pelihara kita kan, waktu kita tidur ke, waktu kita jaga ke, kita tak tahu ya. Jadi buat bismillah. Nak potong sayur, bismillah. Nak pegang kepala anak pun bismillah. Banyak benda. Jadi bismillah pun dah cukup dah. Maknanya benda yang lain tu bergantung pada apa yang kita niatkan. Tak perlulah lafaz untuk dia jadi ibadah tu. Dia boleh jadi, dia akan jadi ibadah. Kita dengan penuh kesedaran yang kita sedang menyebut kesemua nama bagi Allah. Maknanya kita kata dalam niat kita tu ialah aku bekerja, aku membuat perkara ini dengan bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah. Macam tu je. Nak makan, aku memulakan makan ni dengan bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah. Tawassul tadi tu, tawassul tu maknanya minta tolong. Minta tolong untuk apa? Untuk takarrub. Apa tu? Okey, tawassul dan takarrub, dekat. Ya betul makcik, perantaraan dia. Perantaraan kita dengan Allah tak ada lain melainkan nama Allah juga. Bertawassul. Bila kita dapat takarrub ni, maknanya kamcing lah. Dekat dengan Allah. Kamcing tahu ke kamcing? Kawan dulu. Baik, Best friend. rapat. Dekat. BFF. Jadi kalau kita rapat, kita BFF makbul dan kita dapat mabruk. Kita nak dapat tu. Jadi tak payah bodek nama orang lain, tak payah sebut. No need to name drop. Maknanya orang kata, orang suka sebut nama orang tu, sebut nama orang ni kan. Oh saya kenal Datuk. Saya kenal Tan Sri tu. Saya ni, saya dengan dia. Tak payah. Terus dengan nama Allah. Yang itu lebih relevan lah, lebih bagus untuk kita takarrub, dekat. Jadi kita nak minta tolong orang boleh, bukan salah pula. Maksudnya ini untuk diri kita ni. Pekerjaan kita ni nak jadi ibadah tu. Nanti bila Allah dah rapat, maknanya kita ni rapat dengan Allah, kita dekat dengan Allah, Allah bagi kita jalan keberkatan. Apa-apa semua yang kita buat ni, akhirat kita tu, untuk akhirat kita insya-Allah. Maknanya kita ada jaminan sendiri daripada Allah. Aku sebut nama Engkau je ya Allah. Aku mohon pertolongan. Macam mana Nabi SAW dan juga para Nabi, sahabat, baginda semua buat perkara ni. Maknanya dia macam benda ni jadikan ibadah kan. Quran ni macam mana buat. Dia kata cerita pasal banyaklah. Jadi kalau macam benda tu nampak macam susah pun, walau Nabi SAW berperang ke, kalau diuji dengan kesusahan ke apa tu semua, supaya Allah nakkan kita ni
berapat dengan dia. Nak kita ni minta tolong, tawasul tu dengan dia semata-mata. Jangan yang lain. Jadi kat situlah hubungan hati kita dengan Allah. Yang bercakap, bila saya cakap macam ni kan, bukan kata saya tu, kita tak boleh, jangan letakkan orang. Macam semalam saya kata, wala tuzaku anfusakum. Maknanya kita nampak benda ni, aku nak buat perkara ni untuk diri aku. Walaupun kita belum berjaya, tapi kita dah nampak siapa yang kita nak minta tolong untuk kita, la'allakum tuflihun tu, supaya kamu menjadi orang-orang yang beroleh kejayaan. Okey? Jadi itulah untuk hari ini tentang bismillah ni. Tapi kalau baca Ada Quran, orang bertawasul. habislah. Kalau baca Quran memang dia tulis dekat tu surah tu kan. Ini satulah mengenai adab bila baca dalam halaqah. Kita tak usah baca bismillah tu secara kuat, melainkan kalau kita orang yang pertama, dan bismillah pun tak kuat pun tak apa. Kalau ada orang yang dengar bacaan kita orang yang pertama dalam halaqah tu, kita sebut auzubillah tu macam secara jahar, bismillah tu boleh secara jahar. Bila kita dah orang yang kedua, auzubillah, kita baca auzubillah je, bismillah pun dah tak perlu, tapi auzubillah tu kita baca secara sir. Nak jahar boleh juga kalau ada orang dengar. Kalau kita seorang-seorang, kalau ada orang yang mendengar kita baca. Tapi kalau kita macam tak ada tu, kita boleh baca secara sir atau boleh baca secara jahar. Macam itulah. Tapi kalau macam ada halaqah macam ni kan, kita baca tu secara sir. Kecuali ta'awuz tu. Ta'awuz tak apa, baca kuat sikit. Tawasul hanya Ustazah, pada kalau Allah. kita seorang-seorang Ustazah macam mana? Boleh. Kalau seorang-seorang nak baca sir pun boleh, nak baca kuat pun boleh. Tapi macam ta'awuz tu, kuat tu bukanlah sampai satu bilik kan. Kita dengar lah, kita dengar. Kita je lah seorang yang ada kan? Betul. Boleh. Teacher, Ya? tanya pasal orang yang tawasul dengan wali-wali, nama-nama syekh tu. Tak adalah tu. Dengan boleh Nabi lah kan? pun tak ada. Nabi pun tak boleh. Syirik lah tu. Nauzubillah. Semoga Allah protect kita. Tawasul yang dibolehkan tu, dia macam ni. Kalau orang yang soleh, yang masih hidup, boleh. Tapi bukan nama orang tu. Maknanya kita minta tolong orang doakan kita, boleh. 3 je. Maknanya kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita. Kita yakin amal soleh. Lagi dengan nama-nama Allah ni yang kita tengah buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita bertawasul ni, gunakan lafaz ni, jalan kan untuk dekat dengan Allah. Yang ketiga tu doa orang soleh yang masih hidup. Jadi siapa yang soleh yang masih hidup, yang paling doa dia paling dekat. Ada satu, kita lah sendiri doa untuk diri kita. Kita kena buat amal soleh tu supaya kita ni nampaklah kan. Kedua, ibu bapa kita. Ibu bapa. Ya, ibu bapa. Ibu bapa kita. Kalau masih hidup, kita mesti ajak kepada mak bapak kita tu untuk doakan kita. Doakan, jangan sekadar doa. Ibu bapa ni antara yang cepat lah kan. Memang makbul. Ya, betul. Macam jalan. Satu jalan. Jadi kalau ada kat sini yang ada anak-anak, ada yang macam adik-adik saya ataupun siapa yang masih ada lagi ibu dan bapa, jangan biarkan peluang tu. Jadi orang hidup, jangan pula dia dah mati, dulu atuk saya ni dia imam, jadi pergi kubur dia pula minta tolong, tu memang tak boleh lah. Ataupun kita membayangkan Rasulullah SAW tak boleh tawasul dengan Nabi tu. Ramai orang buat, orang faham macam tu. Dia salah faham bahawa kita bertawasul yang kata Nabi tu ialah amal soleh melalui selawat. Berselawat kepada Nabi adalah salah satu daripada amal soleh. Tapi bukan mengharapkan, macam yang berlaku ni, mengharapkan Nabi datang, qazaf, qazaf? Qazaf pula. Ya qazaf. Dia sebut tu macam hampir macam datang kepada kita di alam tak ada ni, macam nanti kita boleh minta tolong kepada Nabi macam tu. Na'udzubillah, tak ada. Kita minta tolong pada Allah je. Minta tolong pada Allah semata-mata. Apakah Tapi kan Ustaz ni, cikgu, kalau kita minta pada Allah saja kan. Tapi kita minta dengan barakah. Walaupun dia ada ke tak ada, dengan barakah dia, orang yang kesayangan Allah. Itu barakah kan, bukan kita minta pada dia.
Adalah apa, ni ada itilaf lah kan benda ni. Ada yang kata dengan barakah dia, bukan dengan dia. Kita minta pada Allah. Sama dia ada hidup, ada Saya tak mati. Kita faham, minta saya tak faham maksud barakah dia tu. barakah tu orang yang kesayangan. Macam mana kita tahu? Macam mana kita nak tahu? Adakah Kita itu macam kita tahu, macam kita definition? minta dengan kita minta orang yang kita minta dengan orang yang kita dah tahu dah orang-orang yang wali, orang-orang yang kita How tahu do we kebaikan dia, know? kewarakan How do dia we know? dengan barakah dia. Macam Kita bukan mana minta pada dia. Kita pergi kepada tu, kita minta Allah tolonglah dengan barakah sini orang kesayangan Allah. Maksudnya macam tu kita gunakan sesuatu lah pada orang tu. Medium lah juga. Kita Apa minta beza dengan dengan Allah. Nabi Isa? Bukan medium. Kita minta dengan tawasul ni melalui kan. Tawasul tu jalan minta tolong. Tawasul minta Kita tolong. melalui somebody. Wasilah. Kita misalnya kita pergi Jalan. nak jumpa Prime Minister, kita tak kenal, kita melalui orang politik, dia punya political secretary, melalui dia lah. Dengan Tapi manusia kita minta tak pada ada Prime masalah. Minister melalui dia. Itu dia, kita melalui dia Tapi saja. itu manusia. Itu dalam hubungan manusia. Ya, Bila tapi Allah, barakah dengan barakah kan. Kita bukan barakah kata kita apa? minta orang yang kesayangan Allah. Tapi kita faham maksud barakah tu apa? Apa yang kita faham barakah dengan apa yang Tabarakah tu katakan kebaikan. barakah? Kebaikan Kebaikan yang berpanjangan berterusan atau berkah yang perfect dah. yang Jadi kita bersama-sama. kalau orang tu Jatuh yang khairat. kita jangan dengan apa orang yang kesayang orang ni manusia yang disayangi oleh Allah. Kita Nabi tengoklah siapa-siapa. SAW. Siapa yang Allah katakan paling disayangi? Kasih Allah. Okey. Kasih Allah is the Prophet. Okey. Jadi kita kalau kata nak bertawassul yang macam mana dengan Nabi tu dah tak ada. Tapi Okey, sahabat, kita bukan minta pada Nabi, kita minta pada Allah. okey, kan ada satu hadis Nabi SAW tu, maknanya kan saya kata tadi apa? 3 kan? Bukan saya kata ni tau, ni dalam ialah kajian hadis apa semua kan. Dia kata 3 yang kita boleh tawassul tu. Satu, dengan kesemua nama Allah ni yang macam saya sampaikan ni tadi. Kedua, dengan amal soleh kita. Makna kita punya amal soleh, kita kata ya Allah aku buat begini. Mohon aku mohon. Tentu kita boleh buat. Kita yang tahu. Kita claim dengan Allah lah. Dan yang ketiga, doa orang soleh yang masih hidup. Masih hidup. Itu yang Pak Said maksudkan dengan barakah orang tu boleh, tapi dengan syarat dia masih hidup. Maknanya kita cakap kat dia, wahai Pak Said, dengan saya nampak Pak Said orang yang macam ni, tolonglah doakan saya. Doakan supaya kami ni macam tu boleh. Macam berkirim doa orang yang nak pergi ke Mekah kan. Dia doa, tolonglah doakan kami ni begini. Bukan kita tak berdoa, kita berdoa. Itu boleh. Tak ada masalah. Maksudnya amal soleh tu tadi. Tapi kalau kita yang paling patut berdoa lah. Macam contoh yang Nabi SAW tu, pada satu ketika tu kan, Nabi dah wafat. Lepas tu Umar ni kata kepada bapa saudara Nabi. Dia Ja'far kan. Dia pergi kepada dia kata bapa saudara Nabi tu, dia cakap mohonlah, doakanlah untuk kami. Dia ada doa minta apa tu? Masa tu minta hujan. Dia minta hujan, jadi dia pergi macam tu. Itu boleh, itu dibolehkan, tak ada masalah. Tapi bukanlah makna dia kalau boleh minta kat Nabi, tentulah Umar ketika tu dah pergi dah kepada Nabi SAW tu sendiri. Kat kubur dia minta. Dia bukan minta semua pada Allah. Walaupun kita minta seseorang itu berdoa, kita minta berdoa pada Allah. Walaupun kita minta Allah, kita minta dengan amal kita. Amal kita yang kita buat, kita minta pada Allah melalui amal kita. Ya. Itu Belum melalui amal kita. Amal dengan barakah orang yang wali tu. Wali tu buat kebaikan, banyak kebaikan orang yang terima sebagai orang warak, Yalah, kita orang yang minta baik. tolong dia doa kalau dia masih hidup. Bukan kita minta dia doa. Macam kita minta amalan kita tu, amalan kita apa yang kita telah buat kan? Apa beza dengan amalan tu? Bukan kita minta amalan kita doa. Kita minta dengan kebaikan amalan kita yang baik tu. Apa beza dia? Doa, maksud doa kan ada 2 kan. Satu doa yang kita minta, maknanya doa dipanggil doa masalah. Lagi satu doa ibadah yang kita tak payah minta pun. Tapi perlakuan kita, perbuatan kita tu
Macam contoh kita puasa, kita solat sunat, benda tu bukan doa masalah lah. Maknanya itu semua menjadi doa. Okey, Itu kalau macam itu, tawassul. doa-doa Tapi tu satu abstrak kan? Okey, kalau kata macam itu, kalau orang yang telah meninggal, dia buat kebaikan banyak, tekan dengan kebaikan dia. Apa adalah perbezaan tu? dia dengan kebaikan dia lah. Betul lah. Dengan kebaikan dia lah kita mengingat kebaikan orang itu atau Tapi kebaikan orang kalau lain. dia dah Okey, Allah, kebaikan kita saya tu, minta maaf sebab saya rasa saya kurang faham soalan Pak Said tu. Tapi bagi saya nak tanya dulu. Sahabat-sahabat semua jelas tak tadi yang maksud saya cerita tu pasal kalau kita ni yang dibolehkan kita bertawassul tu, satu dengan amal soleh kita, kedua dengan Faham. keseluruhan nama Allah, dan juga doa orang saleh yang masih hidup. Yang masih hidup. That clear? Yang clear Yes. tak? Yes. Yang clear Clear. dan Clear. alhamdulillah. Jadi Clear. kalau orang Dan kita tak boleh ada tandingan Ustazah. betul, yang tu. Kalau clear yang itu, alhamdulillah saya rasa saya dah sampaikan perkara yang bagi saya pun paling clear. Jadi sahabat tidak menunjukkan kepada kita mana-mana contoh yang selain daripada yang kita sebut tu tadi. Jadi saya tak faham lagi yang kalau lebih daripada tu saya tak berapa pastilah. Saya rasa sebab Allah pun berfirman, Ani fa inni qarib. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku ini dekat. Betul. So kita minta terus pada Allah. Surah 22 ayat 186. Yang orang semua mati, benda semua mati, yang tak mati Allah je kan. Jadi kenapa tak perlu, maknanya kita ni sendiri Allah segera menjawab apa yang kita buat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah kata. Apabila telah bertanya dia akan engkau, kepada engkau, hamba-hambaku bertanya tentang aku pada engkau. Allah tak kata kul inni qarib, dia kata fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku ni dekat. Allah yang kata macam ni. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku segera menjawab panggilan ataupun seruan doa orang yang berdoa ketika da'ani, dia telah berdoa oleh ia kepadaku. Maknanya dalam doa tu dia tak syirik. Dalam doa tu semata-mata kepada Allah. Maka hendaklah mereka memenuhi bagiku. Apa dia tu? Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka terbimbing. Kalau kita sentiasa nakkan bimbingan Allah ni, dia kata apa? Da'ani, jangan syirikkan dia dalam permohonan kamu. Jangan syirikkan Allah dalam permintaan kau. Dia segera menjawab. Surah Nuh pun ada juga Allah ceritakan tentang bukan surah Nuh, surah 18 ayat 110 tu last sekali. Jatuh pula nanti. Tak apa, tu panjang sangat tu nak cerita. Sekejap, ni sikit je lagi Yang ni ayat ni Allah kata, barang siapa adalah dia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ya'mal amalan salihan. Tadi kita kata, maka hendaklah dia bekerja dengan amal soleh. Dia buat amal soleh dan tidak dia mempersekutukan dalam pengabdian diri kepada Tuhannya seorang pun. Makna tak ada. Ayat ni memang sepatutnya macam clear. Tak perlu. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat last sekali. Ni ada Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah oleh engkau, sesungguhnya tidak lain, aku adalah manusia seperti kamu. Dia mewahyukan kepadaku bahawasanya tidak lain, Tuhan bagi kamu adalah Tuhan yang esa. Maka sesiapa yang adalah ia mengharapkan pertemuan bagi Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan amal soleh, pekerjaan yang baik. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan pengabdian dirinya, perhambaannya bagi Tuhannya sesuatu pun ataupun seorang pun. Clear. Saya hanya sampaikan apa yang setakat ilmu yang saya tahu. Lebih daripada tu yang tak ada dalam Quran ni saya
belumlah begitu arif, saya tak tahu. Jadi kalau siapa yang saya sampaikan ni jelas, nampak dalil-dalilnya, apa, teruskanlah, ikutlah macam tu. Apa dia? Okey, tapi yang jelas tu kita minta pada Allah saja. Ya. Sama ada kita minta orang doa untuk kita minta amalan kita, walaupun itu abstrak, amalan kita, amalan kebaikan kita, atau kita minta dengan kebarakatan apa, itu hanya tawasul. Tapi yang kita minta pada Allah. That's final. Allah. Semua kita buat dengan Allah. Bismillah pun dengan Allah. Nothing will happen except Allah. Tapi yang medium tu, sama amal semua tu, okay, kita leave it lah. Benda tu ada ni, tapi the main thing is Allah. Kita minta pada Allah, bukan kita minta pada amalan kita. Kita minta pada Allah dengan kebaikan amalan kita, dengan kebaikan orang-orang yang telah meninggal, dengan kebaikan orang kesayangan. Misalnya I go to the father is very rich. Tolonglah saya dengan atas kesayangan anak kau yang telah meninggal. Itu kita minta pada father dia. Tapi tak apalah ustazah, kita tinggal lah benda tu. Benda tu ada ikhtilaf. Kita ada ikhtilaf. Tak apalah. Kita yang practical life kita minta terus pada Allah. Kita bukan sebut dengan amalan kita lainnya. Kita terus minta pada Allah. Minta pada Allah. Kita berpegang pada Allah. Tawakal pada Allah. Benda ni semua jadi tak in practical life tu, amalan kita tak gunakan lah. Kita terus pada Allah. Itu important. Tapi kita boleh bertawasul dengan amalan. Tak apalah Kita adakah kita pernah bertawasul dengan amalan kita? Pernahkah kita buat? Ada. So kita minta direct pada Allah. Yang itu Kita sendiri. Yang tu kita kan sendiri ada buat tak? Kita sendiri. pernah tak yang kita dengar macam Kita mana yang sendiri. kata boleh bertawasul dengan amal tu? Macam mana Kita dengar orang ada yang buat dalam gua sangkut apa tu, tak boleh buka pintu semua tu bukan. betul. Tapi tak ambil tafsiran dia tu kita tolak tepi lah. Tapi diri kita sendiri ni, bila kita minta, terus kita minta pada Allah tak? Kita bila susah, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, ya Allah. Kita minta terus ya Allah, kita tak ada kepada Allah. Kita dalam ni tak boleh buka pintu tu, kita ya Allah tolonglah pintu tu sangkut. Ya Allah, kita tak minta dengan amalanku tolonglah buka pintu. Ada kita buat macam tu? Tak ada. Practical life, muamalah kita minta terus pada Allah. Dan pulang kepada tawakal kita dengan Allah. Tawakal kita dengan Allah. Pak Said, boleh saya minta jelas sikit, sebab yang macam cerita tu sebenarnya ada dalam hadis yang orang minta tolong tu. Dia minta doa daripada Nabi dengan bertawasul dengan amal dia, yang tu memang ada dalam hadis. Tak apa, my point is kita sendirinya, our practical life ni, do we ever use that? Yes. Kita minta doa, orang tu doa untuk kita, yes. Please doa for us. Please doa for us. Tapi dia minta doa pun dia minta pada Allah. Memang betul. Semua kita direct pada Allah juga. Semua direct pada Allah. Betul. Jadi benda ni yang saya tengok, benda yang furuk lah. Macam jadi kita macam tidak ada furuk dalam akidah. Bukan ni akidah kita bukan akidah, kita berpegang pada Allah. Dengan macam Pak Syed kata kita bertawasul dengan orang yang sudah mati. Apa ni Ustazah, I think the discussion I think shouldn't be done here because this is a very deep issue. Benda ni ada ikhtilaf, so kita biarlah kan. Tak apalah. Benar, betul tu. Saya rasa dah jelas apa yang besarnya sekali ni dalam kehidupan kita ni, kita pegang yakin betul pada Allah. Yang itu yang besar. Kita keyakinan kita kuat tak kuat. Itu yang besar. Betul, tapi cara kita mestilah seperti apa yang diajar oleh Rasulullah. Okey, misalnya saya nak tanya. Misalnya. Tu kena clear. Okey, you kata this is ikhtilaf. Ikhtilaf ulama ada ikhtilaf. I don't want to go into this thing lah. Bukan benda ni ikhtilaf. Macam kita baca usolli, fardhu, zuhri, arba' kata. Kita baca sebelum solat. Sebelum kita solat lagi, kita belum tak. Adakah itu, adakah Nabi buat, sallallahu alaihi wasallam buat? Jadi kalau kita buat, kita buat tu, dah berlanggar, these are issues. So kita tak salah bergaduh benda kecil macam ni. Lain. Benda furuk dalam fiqh lain. Dalam akidah lain. Akidah tidak ada khilaf. Itu memang akidah siapa kata yang benda ni kita ada khilaf, kita buat tidak seperti apa yang Rasulullah ajar kita, macam Ustazah cakap tadi, 3 cara tu. Buat cara 3 tu, jangan keluar pada itu. Bila kita buat minta pada yang important sekali ni, kita minta pada Allah. Ya, betul. Tapi bagaimana caranya? Rasulullah dah ajar kita bagaimana caranya. Akidah, you kata akidah Allah, la ilaha illallah. Betul, minta pada Allah, tapi bagaimana caranya seperti yang diajar oleh Rasulullah. Ada 2 syarat untuk kita punya ibadah diterima. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dengan cara yang diajar oleh Rasulullah.
Okay, jangan mengadakan benda-benda yang luar daripada apa yang diajar Rasulullah. Kalau kita nak selamat. Okay? Apa yang Allah dah ajar kita, kita buatlah. Kenapa kita nak cari cara lain pula? Adakah Rasulullah tidak memberitahu kita semua apa yang disampaikan oleh Allah? Itu kita kena jaga kita punya akidah kita. Tauhid kita. Apalah benda ni ada itilaf oleh ulama. So I don't want to go in discussion lah, no point. Kita bukan dengar cara ulama. Kita Yang dengar kata orang yang dengar mengatakan ulama, orang dengar ni, Rasulullah. sorry, I want to say this lah. Bendanya itilaf. Jadi kalau kita berjaga-jagalah yang kata orang buat macam itu, dan dia dah bukan tauhid lagi. Dia tak minta pada Allah lagi. Dia dah bukan tak minta pada Allah, dia dah syirik. Jaga-jaga. Be careful benda-benda ni, benda yang dalam. No, I want to say this. I just kalau find benda tu advice clear lah. dibuat dengan bukan My cara advice, wajah, my itu advice, adalah I syirik. heard both sides. Ada yang kata macam ni, ada dia bagi hujah dia. Ada yang kata macam ni, ada hujah dia. Tidak Kita pegang ada, sudahlah. tidak ada. Jangan kita kata orang yang bagi hujah macam tu, dia dah syirik. Jaga. Tak. Itu Kita saja. tak kata dia, itu dalam niat dia, diri dia kita tak tahu apa Tak yang apalah, dalam niat dia. I don't want to go Tapi into dari segi discussion. But perbuatan dia, no, I don't want to kalau go into buat discussion cara syirik, further. memang syirik. I don't want to go into discussion further, but I just want to point out, jangan kita mengatakan orang yang berpendapat macam ni, dia ada hujah dia, kita tak tahu yang mendalam, kita tak siasat mendalam, kita kata dia dah syirik. Don't. Itu saja. Tapi kalau diminta pada orang yang telah mati, memang benda tidak dibenarkan. Tak apalah, your view is like that. I'm saying that I've heard of ulama. Ulama yang berpendapat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biarlah benda ni. Jangan kata kita Saya nak keluar daripada kelas. menolak nasihat tu jangan kita terus berbahaya. Pak Syed, siapa-siapalah semua kan kata ni. Kalau ni kan kalau kita ada masa, cuba kita cari sikit dalam surat Nuh ayat 23 ni. Ini permulaan. Maksudnya kita ni bila kita baca Quran, kita bukannya nak kata grup tu salah, benda tu salah, perbuatan tu tadi. Kalau kita berlaku begini, maknanya selain daripada Allah, Allah sendiri kata kan. Ni semua dalam Quran. Saya berikan tadi dalil. Allah kata macam ni. Jadi kalau Allah kata macam tu, whatever other people say, it doesn't matter. Jadi kat situ, permulaan syirik tu bila? Dia bukan waktu Nabi Adam tu, tapi keturunannya. Lepas tu, apa yang berlaku? Macam mana jadi syirik tu? Jadi ayat ni, surah Nuh, surah 71, ayat 23 dan juga 24 ni. Ini ayat ni menceritakan macam mana perbuatan syirik tu berlaku. Dia asalnya dia dengan orang alim tu. Orang yang soleh. Orang yang soleh tu tak ada salah apa-apa. Tetapi syaitan tu disesatkan orang-orang yang kemudian tu melalui orang-orang soleh. Ini yang cerita dia ni, ayat ni. Wa qalu la tazarunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apa ni nama-nama yang saya sebut ni? Dia orang ni yang keturunan ni, yang kemudian tu. Sehingga Allah utuskan Nabi Nuh sebab nak bantras perkara ni. Kerana mereka tak nak tinggalkan orang-orang yang soleh tu, yang tokoh-tokoh tu dijadikan sebagai berhala. Tapi sebelum jadi berhala tu, dia start dengan dia buat tawasul dulu. Maknanya dia kata kita letak macam ni. Iblis pun ajar dia. Iblis tu bukan dalam masa sekejap. Maknanya it's a process. Dia menyamar jadi orang alim. Jadi dia kata dia ni dulu alim. Dia tak buat pada generasi yang right after orang ni. Jadi kemudian lepas tu dia kata macam ni, dia kata orang ni dulu orang yang soleh. Siapa dia orang yang soleh tu? Satu, Wadda. Nama dia Wadda. Lepas tu Suwa, lepas tu Yaghuth dan juga Ya'uq. Ada 5 orang ni Allah sebutkan. Dan Nasr. Jadi dia kan ada 5 ni. Kemudian dia kata, dulu jadi ada yang artisan di kalangan mereka ni, disuruhnya, dia kata kita letak buat gambar dia. Jadi yang pandai lukis, zaman dulu lagi orang dah lama dah pandai lukis. Kita macam kagum dengan AI sekarang kan. Tapi orang dulu lagi dah ada yang macam tu. Jadi dia lukis cantik-cantik. Lepas tu dia letakkan, dia kata kita kena ingat mereka ni. Jadi diletakkan mula-mula syaitan suruh dia letaklah dekat, Iblis kata kita letak dekat depan. Jadi masih lagi ada kesan-kesan peninggalan amal soleh tu. Orang yang soleh ni tadi yang 5 orang ni, dia punya keturunan tu ketika tu kata kita tak biasa, kita tak boleh letakkan perkara tu, kita tak boleh letak macam tu
dalam tempat kita nak solat kepada Allah kan, nak menyembah Allah tak boleh letak tu. Lepas tu dia kata macam tu. Lepas tu dia letak belakang. Okey, tak apalah kita letak ke belakang sebagai macam mengingatilah supaya kita dapat ingat mereka ni. Kemudian masa berlalu, panjang masa tu berlalu. Lepas tu dia jadikan pula pergi ke depan. Iblis tak mati. Yang mati orang tu. Iblis Allah beri penangguhan kan. Jadi dia jadikan archer pula. Dijadikan lukisan ni tadi. Dia make it into 3D lah katanya. Lepas tu berjayalah. Taktik tu dia lepas dah letak kat belakang, lepas tu dia hias dan sebagainya letak kat depan. Mula-mula tawassul je. Kita gunakan nama-nama orang ni sebagai kita punya jalan sebab mereka dekat. Allah biarkan perkara tu berlaku kan, sehinggalah lepas tu mereka tak nak tinggalkan. Dia dah jadi archer, banyak dah duit, dah belanja. Macam mana nak tinggalkan? Letak dekat depan pula. Lepas tu dia teruslah, dia doalah sebab nak dapat takarub tadi, doa melalui berhala-berhala ni. Sehingga Nabi Nuh datang, mereka membuat perancangan. Kalau tengok kat sini kan Nabi Nuh kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka betul-betul menderhaka kepadaku. Dan mereka mengikut apa yang tidak menambah kepada mereka, harta mereka pun tak bertambah, anak-anak mereka pun tak bertambah, melainkan kerugian semata-mata. Dan mereka membuat perancangan yang dahsyat, konspirasi, perancangan yang besar, konspirasi itu supaya ramai lagi orang menentang Nabi Nuh dan meneruskan penyembahan kepada yang 5 ni tadi, Wadda, Suwa, Yaghut, Ya'uq, wa Nasrah. Tak ada salah orang tu. Tapi iblis perdaya mereka sampai macam tu sekali. Sehingga mereka berkata, tidak, janganlah melarang pula kaum dia tu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu ini. Dan jangan kamu tinggalkan Wada, Suwa, dan Yaghus, dan juga Ya'uq, dan juga Nasrah. Jangan tinggalkan. Jadi Nabi Nuh kata, betul-betul mereka telah sesat sebab apa? Telah menyesatkan oleh mereka akan yang banyak. Kerana mereka ni semua orang berkedudukan, mereka ni semua ada nama, mereka ni semua dikira sebagai pembesar-pembesar zaman Nabi Nuh ketika tu. Jadi dia menyesatkan, dia berjaya menyesatkan ramai orang. Dan tidaklah, dia kata, tidaklah bertambah kepada orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Jadi permulaan syirik. Kalau rasa macam nak baca lagi kan, silakan kita buka yang app semalam tu. Misalnya kita jumpa doktor, kita minta ubat, oh doktor ni baguslah, dia bagi ubat, dia buat ni baik saja. Jadi macam mana? Okey, tak apa Pak Said. It's okay. No, I'm saying For is you to differ. kita betul. I follow you. This one is very very clear. Kita Allah satu saja. Allah yang kita minta tolong. Yes. Jadi tapi kat benda situ ni, saya punya I want to say benda ni ada ikhtilaf, certain minor point tu ada ikhtilaf. So I don't want to go into ikhtilaf. I'm just saying that benda ni ada ikhtilaf. Jangan kita terjerumus mengatakan benda yang ikhtilaf tu kita tak mau terima. Kita kata-kata orang tu tak betul. Itu yang jaga tu. And then practical life kita, saya ada kata siapa tak betul. Siapa saya? No, I'm not saying about you. I'm not accusing. Kita jaga-jaga. Jadi macam kita jaga-jaga tau. And then in the practical life kita minta direct pada Allah. Kita in practical life kita minta pada Allah. Hanya kita minta doa. Okey, ni kita nampak orang yang baik tu, kita minta dia doa untuk kita. Itu saja yang kita buat. My practical life kita minta orang doa untuk kita kan. Orang hidup, insya-Allah. Silakan. Tak apa. Itu yang kita practical life kita. Other than that, kita minta direct pada Allah. Kita tak katalah kita sangkut dalam rumah tak boleh. Memang kita kena direct pada Allah. So we are memang on the kita yang ground. kata tadi tu, benda-benda yang jadi itu semua dia orang dah mensyirikkan, mempatungkan, itu lain cerita. Okey, itu different concept altogether. Asal dia. Tak apa, itu cerita semua tak apa. Kita direct tawakal yang kita yakin kepada Allah ni. Yakinan kita kepada Allah ni kuat tak kuat? Direct pada Allah. Dan kita minta doa pun, minta orang doa untuk kita cari orang yang bagus, yang baik, yang warak. Tolonglah doa untuk kita. Itu saja. In practical life, itu saja kita buat. Pernahkah kita kata, kita buat amalan ni, kita sangkut dalam pintu tak boleh buka. Ya Allah, dengan amalan aku yang baik ni, tolonglah buka pintu ni. Ada kita pernah buat macam tu? Tak ada. So, benda-benda macam ni kita, and then ada yang I want to point out, ada yang ada dengar ulama' kata berbeza pendapat. I just pointing out, in my practical life, I minta direct pada Allah. Dan lagi satu, minta pada orang yang baik, yang warak tu doa untuk kita. Itu dua saja. Berjaga-jaga ada benda ikhtilaf, jangan kita pergi kata, ini tak betul, ini betul. Itu saja bahaya. I think because ikhtilaf ni benda orang yang ulama besar bertabar ni, bercakap benda ni.
I heard both sides, so I don't want to say anything tau. Alhamdulillah. Ambil kita semua ambil pelajaran daripada ayat ni. Maksudnya kita jangan sampai kita ni mensyirikkan Allah dalam pengabdian Syirik diri kafi, kita especially kepada syirik Allah. kafi. Jaga syirik kafi. Yalah, macam Betul. tu termasuklah tu. Okey, baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Apa ni kita nak kata apa tadi? Aku lupa qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Makcik Ani. Teacher lah. Ya, teacher. Teacher mana butang rekod ni?